Waalaikumsalam. Anak yang umur setahun kentut banyak kali, tapi kadang-kadang macam terkucil, terkincit tu perkara biasa. Tak ada apa patut dirisaukan. Selalunya dia memang normalnya begitu. So, make sure anak ni susu dan makan macam biasa, insyaAllah. Okey. Waalaikumsalam Marisa. Kalau anak demam panas, yang pertamanya bagi ubat demam paracetamol, sponging atau mandikan. Jangan bagi Brufen kecuali betul-betul perlu. Jangan masuk bontot, hanya PCM, okey? Waalaikumsalam syuhada. Untuk anak-anak yang selalu sakit lutut, pertama sekali kena make sure anak-anak tu tidak mengalami masalah sendi yang serius. So certain blood investigation dan X-ray mungkin dilakukan oleh doktor kanak-kanak ataupun doktor pakar ortopedik. Sila jumpa doktor anda. Darah bisa dicek. Bisa. Sekurang-kurangnya 6 bulan sekali, especially pada orang-orang tua yang berumur, atau lelaki-lelaki atau wanita-wanita berumur 30 tahun ke atas, 6 bulan sekali atau setahun sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kecil memang tak nak pakai, kalau malam-malam memang dia orang tak nak pakai baju, pasal kalau mereka kuat menyusu, selalunya badan mereka panas, dia berpeluh dan tak selesa kalau, especially kalau rumah you all tak ada aircon. Sebenarnya tak ada istilah anak-anak kecil tak pakai baju kena masuk angin ataupun pandangan orang tua-tua, dogengan, angin masuk sana, angin masuk sini. Sebenarnya normal untuk budak-budak tidur tak pakai baju, tapi sebaiknya pakaikanlah baju, kerana bila tak pakai baju kadang kena gigit serangga, semut, lipas dan berbagai-bagai yang lain, lipan lah. So sebaiknya pakai baju, dan kalau mereka tak nak pakai baju yang nipis dan onkan aircon. Itu yang sebaiknya. Tapi jangan risau, dongengan masuk angin sekiranya tak pakai baju. Waalaikumsalam Syah. Kalau baby yang susu badan memang tak berak up to 2 weeks dan kentutnya banyak, kalau dia minum okey, berat naik, don't worry. Kalau nak bagi berak, makanlah cili. Memang tercirit anak tu. Bye. Waalaikumsalam. Apabila baby umur 1 bulan menyusu dan menelan agak kuat, bunyinya krok, tapi sebenarnya itu adalah bunyi yang normal. So selagi baby susu kuat, berat naik, tak ada apa yang patut dirisaukan. Harap menjawab soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan bercerita mengenai craniosynostosis. Apa itu craniosynostosis? Adalah satu penyakit kongenital yang mana berlaku immature closure of sutures. Maksudnya dalam bahasa Melayu adalah penutupan tulang-tulang tengkorak lebih awal daripada yang sepatutnya. Ada certain penyakit yang disebut berkaitan dengan craniosynostosis ni. Contohnya adalah Crouzon, Apert, Pfeiffer dan juga sewaktu dengannya, bukanlah pandai sangat, lupa. Okey, jadi bersama saya adalah adik anak dia saya ni, Afia ni berumur 6 bulan. Dia satu-satunya anak perempuan. Saya kenal keluarga dia dah 10 tahun dah. Jadi mari kita tengok anak dia sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bercerita mengenai Crouzon, atau lebih dikenali juga dengan penyakit craniosynostosis. Kerana penyakit ini adalah penyakit congenital yang mana berlaku immature closure of cranial sutures. Maksudnya otak pula tulang. Assalamualaikum Mimi. Sekiranya tiba-tiba UPT positif, lepas tu negatif, tiba-tiba 5 minggu miss, masuk lebih kurang dalam lingkungan 10 ke 12 minggu, saya nasihatkan anda untuk cek balik UPT ataupun buat beta HCG atau buat ultrasound untuk melihat sama ada sudah mengalami keguguran atau miss abortion. Itu yang terbaiklah untuk kita confirmkan balik kandungan tersebut. Jangan bersedih, ada rezeki yang lain, insya-Allah. Waalaikumsalam. Normal untuk baby-baby yang menyusu badan fully tidak berak up to 2 minggu dan 3 minggu, selagi bayi-bayi ini susu macam biasa dan tidak meragam. So nothing to worry. Waalaikumsalam. Sekiranya baby berusia 7 bulan sentiasa berhidung air, berair hidung, sesama, meleleh, satu soalan yang perlu dijawab, adakah family history suami bapa ataupun ibu mempunyai
satu keadaan yang kita panggil resdung. Baby berusia 7 bulan juga boleh mengalami resdung sekiranya ia berlaku. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah make sure diagnosis itu clear, sama ada dia ada masalah resdung itu sendiri, allergic rhinitis, yang mana anak-anak ini akan sentiasa berair hidung dan selalunya pada waktu pagi ataupun bila terdedah pada aircon ataupun pada bantal-bantal atau kekabu yang boleh buatkan sentiasa selsema. Waalaikumsalam Syikin. Kalau baby minum susu dan dia bunyi macam bunyi berkahak tapi susunya normal, nangis biasa, itu bukanlah perkara yang luar biasa. Kadang-kadang tapi itu considered normal. Make sure berat semua naik, okey? Cak Azman, sebenarnya apabila baby berat turun, memang kuning tu naik. Tapi bukan bermaksud susu tak cukup. Kalau susu breast engorge, maksudnya ada susu, so jangan risau, continue je susu macam biasa. Selalunya 7 hari atau 10 hari pertama memang berat baby turun sebelum meneruskan kenaikan kembali. Sekali lagi, dalam lingkungan 10%, maksimum dibenarkan adalah 10%, dan kemudian yang berat akan naik. So continue saja bagi susu dan kuning itu akan selesai. Don't worry, okay? Waalaikumsalam Fatin. Sekiranya anak jatuh terhantuk, pertama kena make sure mechanism of injury. Adakah mereka jatuh atas flat surface atau terkena bucu-bucu, bucu katil, bucu meja, bucu-bucu. Yang kedua, di manakah benjol tersebut? Di benjol depan, belakang, tepi, kanan, belakang. Kemudian macam mana kebenjolan itu juga lihat karakter budak-budak tu. Sama ada budak-budak tu menangis berterusan, kalau ada masih ubun-ubun, periksa ubun-ubun depan dan belakang. Kemudian sekira-kira ubun dia terbonjol dan anak ni menangis berterusan, maksudnya dia sakit kepala. Dan next adalah dia akan muntah. Selama 24 jam perlu diperhatikan simptom-simptom yang mereka sangat-sangat tak selesa ataupun melibatkan simptom-simptom menandakan kenaikan pressure dalam otak seperti muntah dan sawan. Segala kerisauan boleh jumpa doktor secepat mungkin. Waalaikumsalam Ain. Kalau Ain dah seizure 2 kali, memang ketiga Ain confirm seizure. Cumanya, dan sekiranya Ain ada masalah B positif atau minor blood group incompatibility, itu tak ada masalah, masih lagi boleh mengandung 3 ke 4 ke 5. Cuma pemerhatian perlu dilakukan terhadap bayi yang lahir supaya dia tidak kuning lebih tinggi. Cumanya dari segi ikat atau tidak, boleh discuss lagi dengan doktor yang bertugas, kerana dia akan ambil kira juga faktor umur Ain, dan juga sekiranya bila dia operate, dia tengok kat dalam tu. Sekiranya masih nak teruskan mengandung, kemudian nombor 4, nombor 5, jarakkan betul-betul, rancang betul-betul kandungan dan discuss dengan doktor pakar yang betul-betul seorang yang boleh menjaga kandungan ataupun diri Ain bersama untuk next pregnancy boleh di-plan sebaik-baiknya. Waalaikumsalam. Sekiranya kita pregnant selepas gugur, pertama sekali jangan risau. Bila positif saja, contohkan gugur pada 1 hari bulan 12 katakanlah, habis pendarahan, kering, seminggu selepas tu dan tak period langsung, kemudian detect sekali lagi dah positif. Perkara pertama yang boleh kita dapatkan tarikh adalah early ultrasound. First trimester early ultrasound, error adalah plus minus 1 minggu ke 2 minggu sahaja. So dapatkan ultrasound early, sekiranya contohnya SEC kita tahulah dalam lingkungan 8 ke 10 minggu. Dan bila ada limb, ada ultrasound serial akan berikan accuracy tarikh kandungan. So jangan takut, cek cepat, cek awal supaya kita boleh diberikan tarikh jangka dan juga umur baby dengan lebih awal dan accurate. Tahniah. Kenapa kita ada bersemut belakang kepala? Pasal belakang kita ada banyak gula. Aku tak faham soalan ni, tapi semut-semut belakang kepala, banyak gula lah kot belakang kepala tu. Ada semut-semut atas kepala kan. Tapi kalau kebas-kebas akibat pada saraf, sudah jumpa doktor saraf lah. Saya nak jawab tadi. Waalaikumsalam. Sekiranya 10 minggu scan masih lagi tak nampak kandungan, ada satu possibility yang selalunya berlaku, sama ada telah mengalami keadaan kita panggil misabortion. Maksudnya tak lekat lah kan, dia misabortion. Ataupun boleh juga kita repeat sekali lagi dalam masa 2 minggu untuk lihat sampai umur lebih kurang 12 minggu, confirmkan kembali. Kalau sekiranya seks tersebut telah mengecut ataupun rupa dah tak cantik, maksudnya confirm lah misabortion. Tak apa, jangan risau. Kandungan pertama rezeki tak ada, usaha lagi lepas next
period, insya-Allah rezeki akan datang. Bila you pernah positif pregnancy, maksudnya you boleh mengandung. So isu dia adalah sama ada kandungan tu kuat atau tidak untuk kekal. Pesan kebaik dengan Tuhan, banyakkan berdoa, teruskan makan folic acid. Waalaikumsalam. Sekiranya anda pregnant 8 bulan, tak lama lagi dah nak bersalin. 9 bulan dah bersalin kan. Jadi yang paling penting sekarang, pertama, jaga kesihatan. Kedua, jaga makanan, makan benda yang sihat-sihat. Dan yang ketiga, kalau boleh jaga kebersihan, especially jangan pergi ke public toilet kerana boleh menyebabkan premature contraction akibat daripada jangkitan saluran kencing. Yang keempat, duduk rumah kerana COVID. So, jangan kita terdedah kepada jangkitan-jangkitan yang tidak bermanfaat, boleh merosakkan. Dan yang paling penting, banyakkan berdoa supaya dipermudahkan urusan kelahiran kelak. Banyak usap perut. Okey, bye. Waalaikumsalam. Kalau kita cek pregnancy test, walaupun dah cucuk perancang, baby 6 bulan, kita masih lagi pregnant lagi. So kalau ada line tak clear, recheck lagi after 2 weeks, reconfirm balik. Okay?